A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni sekali lagi kita dapat bertemu dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap hari satu muka surat kita. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama insyaAllah di dalam muka surat 152 insyaAllah. Iaitu kita akan sama-sama mentadabbur pada sesi kali ini surah Al-A'raf ayat 12 sehingga ayat yang ke-22 insya-Allah. Jadi dengan usaha sedikit kita ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan kepada kita sedikit kefahaman insya-Allah, dan juga banyak insya-Allah, bukan sedikit kefahaman terhadap Al-Quran, dan juga cara fikir kita tercerna, cara kita faham terhadap Islam ini adalah diliputi, diselabuti, dipenuhi dengan Al-Quran insya-Allah, dan bukan kerana perkara-perkara lain, bukan kerana cakap-cakap manusia, cakap kawan-kawan dan sebagainya. InsyaAllah hari ini kepada sahabat-sahabat semua, selamat datang. Kita berjumpa kembali insya-Allah di muka surat 152 insya-Allah. Surah Al-A'raf ayat 12 hingga ayat 22 insya-Allah. Seperti biasa insya-Allah saya akan mulakan sesi ini dengan kita sedikit membaca daripada apa yang ada dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung cerita tentang apa yang diucapkan, yang berlaku dialog di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan juga iblis. Jadi kita baca dalam muka surat yang sebelum daripada ni bahawa iblis ni telah disuruh, malaikat telah disuruh lepas daripada Allah Taala menciptakan Nabi Adam. Jadi malaikat dan semua sekali, termasuklah iblis yang berada di tengah-tengah malaikat pada ketika itu. Bagaimana cerita iblis ni boleh masuk ke dalam tengah-tengah malaikat ni, berada bersama-sama dengan malaikat ni, diceritakan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab yang lebih besar lah, seperti Qurtubi dan sebagainya. Maka perkara ini disebutkan tapi harapnya kepada sahabat-sahabat semua berjaga-jaga juga sebab perkara itu tidak disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana boleh muncul tengah-tengah itu. Jadi itu adalah merupakan pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para ulama tafsir, dan setengah-setengah itu adalah daripada Israiliyat. Israiliyat artinya iaitu perkara-perkara yang datang daripada penceritaan orang-orang Kristian ataupun orang Yahudi sebelum daripada kedatangan Islam. Jadi mereka ni kadang-kadang buat cerita-cerita, setengah tu betul, setengah tu tak betul. Jadi ini depend bergantung kepada macam mana Al-Quran itu. Kalau Al-Quran tu kata betul ataupun dia sama dengan Al-Quran, maka kita terima. Tapi kalau tak sama dengan Al-Quran, boleh terima, boleh tak terima. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita tolak apa yang ada di dalam apa yang dibawa oleh Bani Israel. Kita sebutkan seterusnya cerita ini. Yang pentingnya ialah iblis ni berada di situ, dan sepatutnya iblis ini sujud bersama-sama dengan malaikat kepada Adam. Sujud situ bukan sujud kita sebut, bukannya sujud sujud makna menyembah, bukan tapi sujud situ maksudnya sujud iaitu tanda tunduk, tanda patuh kepada Allah dan tanda menghormati Nabi Adam alaihi salam. Seterusnya apa yang berlaku ialah iblis ni tak nak sujud. Semua malaikat dah sujud tetapi iblis tiba-tiba tak nak sujud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita baca dalam ayat dalam muka surat ni, ayat yang ke-12 ni, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, qala ma mana'aka, apa yang menghalang kamu ni? Manaka tu ialah iblis. Apa yang menghalang kamu wahai iblis alla tasjud? Allah Subhanahu Wa Taala tanya ni, bukan maknanya Allah Taala tu tak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga video. Terima kasih Hajah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak tahu, Allah Taala tanya ni ma mana'aka, tapi Allah Taala nak ceritakan kepada kita supaya kita ni jelas macam mana perangai iblis ni. Ma mana'aka alla tasjud iz amartu, ketika aku suruh kamu, ketika aku suruh kamu sujud, apa yang menghalang kamu ni daripada tak sujud? Jadi dia kata qala ana khairum minhu. Itu alasan dia, itu sebab dia kan. Jadi ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya tu, iaitu daripada Adam. Sebab apa aku lebih baik? Dia kata khalaqtani min nar, aku ni kau ciptakan aku. Iblis ni mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dia.
Man iblis ni tak adalah syirik kan. Jadi dosa dia kepada Allah sebab dia jadi jahat ni, sebab dia ni dihumbangkan ke dalam neraka selama-lamanya, bukanlah kerana dia ni syirik tu. Maknanya dia mengatakan bahawa bukan dia diciptakan oleh Allah dan sebagainya. Dia memang mengaku, khalaqtani, kau ciptakan aku ya Allah daripada api. Wa khalaqtahu min tin, tapi kau ciptakan dia tu iaitu Adam, daripada khalaqtahu, kau ciptakan dia min tin, daripada tanah. Jadi artinya automatically aku ni lebih hebat daripada dia sepatutnya. Tengok kan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, nak cerita ni, nak beritahu kepada kita bahawa kalaulah adanya manusia ni kan yang merasai bahawa kerana penciptaan dia, kerana fizikal dia lebih hebat daripada fizikal satu lagi, kerana tu dia berbangga, kerana itulah dia merasai dia tu lebih tinggi, maka dia tu adalah unsur-unsur perangai-perangai yang ada pada iblis ni. Jadi iblis ni aba wastakbara, dalam ayat yang lain yang kita baca dulu kan, dia ni enggan dan juga takabur. Kenapa dia enggan dan juga takabur? Dia tak nak sujud apabila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain dia kata, itu reason dia kan. Dalam ayat ni dijelaskan lagi. Jadi kita tambahkan, maknanya kalau kita baca Quran, semua tu dia akan nampak secara the whole picture lah kan. Tapi difokuskan di sini ialah masalah kejadian. Kenapa takabur? Ialah kerana dia rasai bahawa dia ni lebih baik lagi daripada Adam. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ciptakan dia ni daripada api. So Allah Ta'ala pun kata kepada dia, qala fahbit, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fahbit, maka turun kau. Ihbit tu mana? Minha tu minal jannah, ha tu ila jannah, daripada syurga. Makna keluar kau daripada syurga. Keluar ke mana? Keluar ke atas bumi. Kata setengah ulama, ini ha di sini ialah fahbit minha, iaitu minas samawat, itu daripada langit. Maknanya dia tak boleh pergi keluar daripada langit. Tapi apa maksud langit itu panjanglah cerita kan. Jadi kita tak bincang. Tapi pendapat yang masyhur di sini adalah qala fahbit minha, iaitu fahbit minal jannah, daripada syurga. Jadi dia kata, lalu fama yakunu laka, dia tak boleh lawan dah kan. Apabila Allah SWT perintahkan macam ni, mana boleh lawan? Ini Allah SWT perintah daripada Allah kan. Ini bukan hanya arahan nak dengar tak nak dengar, tak kan. Kalau tak nak dengar pun, kalau Allah SWT kata macam tu, buat keputusan macam tu, dia mesti ikut. Mana boleh tak ikut kan. Jadi Allah SWT kata sini, ialah apabila Allah SWT kata fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tengok, Allah SWT kata tidak layak bagi engkau, engkau wahai iblis, an tatakabbara fiha, kamu ni takabur fiha, di dalam syurga ini. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW kan, Nabi SAW kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibrin. Tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia walaupun sebesar biji sawi daripada takabur. Jadi artinya takabur, syurga ni tak boleh ada takabur. Walaupun biji sawi dia tak akan lepas. Kalau kita kan ada, kalau kita kan naik kapal terbang kan, dia ada scan kan, dia tengok kan kalau ada besi, kalau ada apa metal ke apa benda kan, dia akan check kan, even dalam badan kita pun kan, mana tahu kaki kita ada besi, tangan kita ada besi kan, dia akan berbunyi mesin tu, dia tak boleh, sensitif kan. Macam itulah dalam syurga tak boleh masuk kan, walillahil masalul a'la lah kita. Tapi nak fahamkan benda tu, iaitu nak masuk syurga walaupun ada satu biji sawi perasaan takabur tak mungkin layak. Jadi Allah SWT kata kepada iblis, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, dalam syurga ni kau tak boleh takabur, walaupun ada sedikit takabur tak boleh. Fakhruj, maka keluar daripada syurga. Innaka minas saghirin, engkau termasuk daripada orang-orang yang saghir. Saghir tu kecil. Kecil sini maksudnya ialah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah kedudukan kau ni. Sebab apa? Kerana adanya perasaan takabur tu. Jadi kita faham dari sini kan, siapa yang ada perasaan takabur sebenarnya dia tu rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa besar lah kan. Memang dia rasa besar, sebab apa? Dia rasa besar, dia takabur kan. Takabur daripada kabarah tu besar maknanya. Kaburat jadi besar. Bila dia besar, ada je perasaan besar tu, maka Allah Taala menjatuhkan dia. Minas saghirin, kau ni memang rendah. Kedudukan kau memang tak sepatutnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi. Sepatu ayat yang ke-14 kita baca. Allah Subhanahu Wa Taala, qala anzirni, katalah iblis ni. Qala di sini adalah qala iblis ni, iblis kan. Iblis kata apa? Anzirni itu maknanya akhirni, maknanya berikanlah kelewatan kepadaku. Jadi setengah ulama kata ialah maksudnya berilah aku hidup panjang, maksudnya kan. Maknanya jangan matikan aku, maknanya qala akhirni ila qala anzirni ila yaumi yub'atsun,
sehinggalah sampai kepada hari yub'atsun. Yub'atsun maknanya dibangkitkan, iaitu apa? Manusia ni semua dah mati, kemudian dibangkitkan, pada masa tu barulah aku ni mati. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah Allah Taala perkenankan? Allah kata qala innaka minal munzorin. Allah Taala kata kau innaka minal munzorin. Kata Allah, engkau okey. Engkau maknanya boleh hidup sampailah hari yang kau minta tu, iaitu hari kiamat maksudnya kan. Jadi bila kiamat nak yub'atsun tu, barulah dia tu dimatikan. Jadi di sini menunjukkan apa yang kita boleh faham ialah apa? Umur iblis tu sangat-sangat panjang. Mana iblis tu lah sekarang ni yang hidup bersama dengan Nabi Adam tu masih hidup sampai sekarang. Dan dia lah bapa kepada segala penjahat-penjahat, kepada syaitan-syaitan, tak kira syaitan jin, syaitan manusia kan. Bapa makna tukang ajar kan. Jadi dia banyak pengalaman. Itulah kehebatan dia tu. Kehebatan dia lah kerana apa? Kerana banyak pengalaman. Dia tahu semua apa yang berlaku. Dia tahu apa yang umur dia, makna kita kata berapa ribu tahun tu tak terpulang lah kan, kita nak kata kan. Tapi maknanya ialah iblis itulah yang bersama dengan Nabi Adam tu, maka dia tahu perjalanan segala perkara-perkara yang berlaku dalam dunia ni, dia report pada dia kan, maknanya kan. Tak kira lah zaman Nabi Nuh ke, pengikut Nabi Nuh report pada dia. Inilah maknanya kan, iblis-iblis syaitan-syaitan yang ada di zaman Nabi Ibrahim pun report pada dia. Dia tahu. Maka dah banyak dah ilmu dia tu, sangat-sangat tebal. Dia tahu semua pengalaman, cara macam mana nak goda, cara macam ni. Jadi sebab itulah kita yang hidup ni pada akhir zaman ni, kita sangat-sangat bahaya kan. Jika sekiranya kita ni tidak silat-silat langkah, kita akan terjerumus. Kita akan terikut dengan syaitan tu. Sebab apa? Bapak dia ada. Bapak dia ajar kepada semua syaitan tu macam mana nak tipu manusia. So kita tengok kan, sebab tu yang Allah Ta'ala dah beri kepada dia untuk hidup selama-lama. Kemudian Allah Ta'ala kata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis pun berkata kepada Allah ni, fabima aghwaytani, oleh kerana Nabi Adam ni lah menyebabkan aku ni jadi macam ni. Tak kira lah kan, dia berdegil lah dengan tu kan. Dia bukan minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan bertaubat, dia degil, dia nak juga kan. Jadi dia kata oleh kerana itulah, maka oleh kerana ni, maka la aqudanna lahum, aku akan duduk lahum tu untuk anak Adam, aku akan jaga kau anak Adam. Jadi la aqudan, dia minta kepada Allah, dia akan apa? Duduk tu apa? Duduk tu maknanya nak menghalang siratakal mustaqim, daripada jalan yang menyampaikan kepada engkau ya Allah. Aku akan halang mereka ya Allah. Jadi itu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah Allah Taala beri? Jadi Allah Taala beri lah ni kan. Jadi beri maknanya Allah Ta'ala tak komen apa sini. Dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita tak komen apa kan. Maknanya Allah Ta'ala beri. Okey, tak apa. Kau menjadi makna sekarang atas dunia ni, kita berhadapan dengan satu makhluk, dengan satu orang, satu benda yang akan menipu kita, yang akan menghalang kita daripada jalan Allah, daripada siratakal mustaqim, daripada jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang lurus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan bengkok-bengkok tu banyak lah kan. Itulah macam-macam yang sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni. So jalan kepada Allah adalah sirat mustaqim. Jalan kepada tu banyak tu. Itu jalan-jalan yang akan as-subula itu, wala tattabi'us subula, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-An'am. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, summa la'atiyannahum, tu janji iblis janji maknanya dia punya sumpah dia lah tu kan. Summa la'atiyannahum, sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka, min baini aidihim, daripada depan, wa min khalfihim, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, kemudian wa an syama'ilihim, daripada kiri, maknanya kanan kiri, depan belakang. Maka aku akan datang, aku akan cuba. Maknanya apa tu maksudnya? Semua arah. Cuma dia tak sebut di sini. Ialah perkataan daripada atas. Daripada atas. Kenapa? Ulama kata, setengah ulama seperti Ibnu Abbas, dia mengatakan bahawa dia tak sebut dalam ayat ni atas, kenapa? Dia tak boleh menghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak datang kepada manusia. Kalau tak, maknanya habis. Gitu kan? Itulah kata Ibnu Abbas. Tapi adalah pendapat-pendapat ulama yang lain juga kan. Tapi yang penting di sini ialah bahawa iblis ni, dia dah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghalang manusia daripada seluruh pihak, seluruh mana daripada semua sudut ni. Sudut gini, cara macam ni semua. Jadi sebab itulah kita kena jaga, kena faham ni betul-betul ni, supaya apa? Supaya kita rasa bahawa syaitan ni even dalam sembahyang pun dia akan kacau kita kan. Tengok kan tak? Maknanya tengok dia nak datang, dia dah janji kan. Tengok kan kita sembahyang kan, lupa. Berapa rakaat dah? Lupa. Berapa ni baca tak baca? Lupa. Ambil wuduk tak wuduk? Lupa. Tengok kan, fawaswasa lahum syaitan tu kan.
syaitan buat was-was tu kan. Jadi Allah SWT kata sini seterusnya ialah wala tajidu aksarahum syakirin. Itu janji dia tu kepada Allah SWT. Kamu tak akan dapati, kata wala tajidu aksarahum, kebanyakan daripada mereka anak Adam tu syakirin, yang akan bersyukur, iaitu akan menjadi beriman. Jadi akhirnya dia kata dah kan, dia macam confident, aku akan dapat ni, majoriti mesti akan ikut aku. Memang betul lah apa yang berlaku sekarang kan. Tengok majoriti kufur. Daripada orang yang beriman pula tu, orang beriman tu yang kita katalah atas dunia sekarang ni 1.6 bilion ke kan, tak tahulah berapa nombor exactly kan, tapi lebih kurang lah 1.5 bilion ke 1.6 bilion ke. Kita tengok daripada 1.6 bilion tu pula tu, ya Allah, macam-macam perangai kan. Ada macam ni, ada ikut iblis, ada macam ni, ada macam ni kan. Tengok kan tak? Maknanya dah, yang tak sembahyang berapa banyak dah, yang tak patuh pada perintah Allah sebenarnya tak banyak mana dah, yang bunuh orang sama-sama Islam ni, yang bergaduh sama Islamnya, macam-macam kan, yang dengki sana, yang dengki sini, mengumpat sini, mengumpat. Kita tengok kan, Masya Allah kan, sangat-sangat dahsyat kan. Itu sama Islam tu. Yang kufur tu memang lingkup habis dah. Yang kufur tu memanglah dah syirik dah kan, pahala buat apa-apa kebaikan pun memang tak dapat dah kan. Ini yang Islam ni pun dah jadi macam ni kan. Jadi itu adalah kita tengok kan bahawa bagaimana iblis kan, bergaduh sana, bergaduh sini kan, orang-orang. Jadi memanglah Allah, iblis dah kata dah wala tajidu aksarahum syakirin, kamu tak akan dapati ya Allah banyak daripada mereka ni akan bersyukur. Maknanya majoriti no, tak akan bersyukur, jadi tak akan beriman. Syakirin sini kata tafsir jalan lain ialah mukminin, dia kata Seterusnya ayat yang ke-18 insya-Allah. Kita tengok ayat yang ke-18. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Taala kata 18 qala ukhruj minha, kata Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada sini. Maz'uman madhura. Jadi maz'uman ni ertinya kalau dalam bahasa Arabnya dia apa ni, beri makna ialah ma'iban mamkuta, maknanya dengan penuh kemurkaan, dengan penuh mengaibkannya, keluar dengan penuh hinanya, keluar engkau dengan penuh hinanya, dia dihalau dengan penuh dimurkainya, maknanya orang marah sangat kepada dia, dan juga orang dengan penuh hina dihalau keluar daripada yang kita kata daripada syurga tadi tu. Ukhruj minha tu minas syurga, ataupun ada yang kata ulama tadi minas samawat, tapi yang kuatnya adalah min syurga kan. Minha tu minas syurga. Jadi Allah SWT kata halau dia madhura. Madhura tu maksudnya ialah jauh daripada rahmat Allah SWT. Maknanya habislah nak kata kan, murka, jauh daripada rahmat Allah, penuh kehinaan, keluar engkau. Jadi laman tabi'aka, Allah SWT kata laman tabi'aka, siapa-siapa yang ikut engkau, minhum, daripada anak-anak Adam ni, maka Allah SWT kata apa? La'amla'anna jahannama minkum, nescaya aku akan penuhkan kamu, penuhkan la'amla'anna jahannama minkum, daripada kamu anak Adam ke, kau sendiri iblis, pengikut-pengikut kau, tak kira lah dia ni apa ni, jin ke, dia ni manusia ke, tak kira siapa-siapa ikut engkau, Allah Ta'ala kata aku akan penuhkan mereka semuanya dalam neraka tu. Tak memberi efek kepada Allah SWT langsung pun. Maknanya janganlah rasa bahawa kalau penuh neraka ni susah kan. Tak, bagi Allah SWT tak kisah kan, tak ada benda, tak menjadi masalah perkara tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata ni ikut engkau, tak apa, kau ajak mereka kan. So sekarang ni perlawanan pun berlaku lah kan. Mulalah perlawanan. Kita yang hidup atas dunia ni kita lahir, kemudian mati kan. Penuh sekarang sebenarnya, kita tak boleh lari daripada pertarungan tu. Adanya iblis yang hidup tu, masih hidup sampai sekarang tu, adanya tentera-tentera iblis, adanya kita panggil hizbus syaitan ni kan, iaitu kumpulan-kumpulan syaitan ni kan, tak kira dia ni manusia ke jin ke. So dia akan berusaha untuk menarik manusia supaya sesat dan juga masuk neraka. Make sure masuk neraka bersama-sama dengan dia. Tu apa ni target iblis dalam hidup dia sampai hari kiamat tu. Kemudian Allah SWT kata wa ya Adam. So sekarang ni balik cerita kepada Adam. Allah SWT kata wa ya Adam uskun anta wa zawjuk. Sekarang Adam, engkau dan juga isteri engkau. Isteri kau tu ialah Hawa, itu kan. Hawa bahasa Melayu dengan Hawa kan. Tapi sebenarnya nama dia ialah Hawa. Ha itu. Kemudian duduklah engkau ya wahai Adam, uskun, tenang-tenanglah engkau dalam al-jannata, dalam syurga tu. Fakula min haitsu syi'tuma, kamu makanlah apa yang kamu nak. Makan saja, buah ke tak buah ke, makanan ke apa, makan. Wala taqraba, cuma satu saja, jangan kamu dekati. Maksudnya jangan kamu makan. Kata tafsir jalan lain, iaitu jangan kamu taqraba, kedua-dua kamu janganlah makan, janganlah mendekati dan makanlah hazihi syajarah, daripada pokok ni.
Kemudian fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu pergi kepada pokok tu, kamu akan menjadi orang zalim. Maknanya bukan kamu menzalimi pokok tu, tapi maksudnya kalau kamu pergi dekat tu, kamu akan jadi zalim. Maknanya kamu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi erti siapa-siapa yang melanggar perintah Allah ni sebenarnya adalah zalim atas dunia ni. Tak kiralah dia ni bagaimana, bukan. Dia aniaya diri sendiri ke, buat apa-apa pun dia adalah zalim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata seterusnya, ayat yang ke-20 kita tengok ayat yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Taala kata, fawaswasa lahumas syaitan. Tiba-tiba syaitan tadi tu, yang tadi kan, tapi Allah Taala gunakan sini perkataan syaitan, tapi sebenarnya iblis tapi Allah guna perkataan syaitan sebab apa? Sebab kerja dah start jahat dah. Dah start jadi jahat. Jadi fawaswasa, kerja dia lah waswas. Waswas ni maknanya dalam hati dia boleh mengganggu manusia ni kan, dia boleh mempengaruhi manusia dalam hati, bukan dengan fizikal. Dia tak boleh tarik tangan kita. Yang tarik tangan kita ni ialah ni kawan-kawan kita, manusia juga manusia yang juga yang merupakan dalam wajah, kita kata wajah syaitan yang berwajah manusia ni. Jadi yang syaitan ni sendiri, yang iblis ni sendiri, yang kita kata jin tu, dia hanya boleh mempengaruhi waswas kita je. Allah Ta'ala sebut sini. Jadi fawaswasa lahumas syaitan, dia pun datanglah waswas kepada kedua-duanya. Tujuan dia apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tujuan dia untuk menzahirkan, menampakkan apa? Bagi kedua-dua apa yang disembunyikan daripada kedua-duanya, iaitu apa? Min sawatihima. Daripada kita kata kemaluan lah kan, iaitu satu benda yang memalukan. Jadi Allah SWT ni nak tutup kita macam-macam. Kalau kita lah manusia pada hari ni, kita melakukan banyak kesalahan, tapi Allah Ta'ala tutup kan. Orang tak tahu kan. Jadi tapi iblis ni kan, dia nak jadikan juga kita ni terbuka maknanya melakukan kejahatan maknanya kan, gitu kan. Secara lebih kurang kita beri makna kan. Jadi jadi sampai ke sini iblis ni cuba telah mewaswaskan Nabi Adam. Tapi macam mana dia boleh mewaswaskan Nabi Adam? Dia ni berada di mana? Kata tadi dah keluarkan. Ini tidak disebutkan oleh Allah SWT. Jadi apabila Allah Ta'ala tak sebutkan, jadi adalah kan karut-marut daripada Bani Israel ni kan, Israeliat yang kita sebut tadi tu, yang kata dia ni masuk dalam mulut ular lah, masuk dalam macam-macam. Dia pergi di pintu syurga tu, lepas tu ular datang ke tepi, lepas tu dia masuk dalam ular tu, lepas tu malaikat tak sedar dia masuk. Jadi itu adalah cerita karut-marut lah. Jadi bagi kita tak perlu bincang benda tu. Sebab apa Allah SWT tak ceritakan. Yang penting Allah Ta'ala ceritakan ialah apa? Dia pun mewaswaskan Adam dan juga Hawa. Ini bukan Hawa saja pujuknya, itu cerita pun itu adalah untuk menjatuhkan perempuan dan sebagainya. Itu macam-macam pula cerita di situ kan. Jadi bagi kita kedua-duanya itu terpengaruh lah. Terpengaruh apa dia nasihat dia? Allah Ta'ala sebut sepanjang pada ni. Wa qala ma nahakuma, tu nasihat dia. Dalam tempat lain lagi kita akan bacalah kan, ada banyak lagi cerita pasal ni. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata qala ma nahakuma, dia kata iblis berkata kepada Nabi Adam dan juga Hawa tadi ni, dia kata manahakuma, tidaklah melarang kamu berdua ni, rabbukuma, oleh Tuhan kamu, Tuhan kamu tak larang kamu, an hazihi syajarah, daripada mendekati pokok tu, pergi kepada pokok tu, ialah apa dia kata? Illa, melainkan antakuna malakaini, supaya kamu ni tak jadi malaikat, dia kata. Sebab kalau kamu nanti pergi makan pokok tu, pergi dekati pokok tu, buah dari pokok tu nescaya kamu akan jadi malaikat. Sebab itulah Allah tak beri kamu dekat pokok tu, takut nanti kamu jadi malaikat. Bila kamu jadi malaikat, hebatlah kamu, naiklah pangkat kamu, gitu kan. Ada sebut bacaan, ada setengah qiraat di sini disebut malikain dengan baris bawah. Jadi ada dua bacaan di sini, malakain. Kita baca malakain, kita baca malakain. Malaikat tu maknanya ialah dua malaikat. Kalau malikain maknanya dua raja. Jadi hebat juga tapi kedua-dua tu adalah menunjukkan kepada kehebatan lah. Jadi kemudian au takuna minal khalidin, ataupun kamu ni jadi kekal dalam syurga ni. Maknanya kamu tak akan kekal kalau kamu tak makan pokok tu. Kalau kamu makan pokok tu, dekat pokok tu, kamu akan kekal nanti. Pergilah. Itu cara Kata iblis lagi, waqasamahuma. Tengok, waqasamahuma, Allah Ta'ala kata kan. Dia kata apa? Dia kata dia bersumpah kita tengok sini, waqasamahuma. Ini aku ini lakuma, untuk kamu, laminan nasihin. Berapa kali ni sumpah, kita kata takkidnya, pengukuhannya, bersungguh-sungguhnya dia ni kan. Dia kata tengoklah kalau kita baca dalam ayat ni kan, waqasamahuma, dah lah bersumpah. Lepas tu ini sesungguhnya, lakuma, untuk kamu berdua, lamina, tengok lamina an-nasihin, aku saja nak nasihat je, aku ni bukanlah nak tipu kamu. Itulah kalau cerita atas dunia sekarang kan, manusia tipu kita kan.
Syaitan tipu kita kan. Inilah kan. Jadi maknanya orang mengajak kita kepada kejahatan ni macam-macam. Dia gunakan perkataan biasanya lah. Kita nak nasihat je. Kita nak nasihat saja. Kita ni bukanlah, tak ada untung-untung apa kita sini pun. Nak nasihat je. Inilah cara pemikiran yang mana digunakan oleh syaitan kepada Nabi Adam dulu. Maka jaga-jagalah, maknanya perkara ini akan berterusan lah kan. Dalam bentuk yang akan menipu-nipu kita. Jadi Allah SWT sebut sini siap-siap kan kepada kita bahawa jaga-jaga. Kita yang hidup pada hari ini. Sebab tu Allah kekalkan dalam ni kan. Jadi kita kata Allah SWT, kita kata balik semula kan. Semalam dalam semasa kita pembukaan surah Al-A'raf ni kita sebutkan apa sebenarnya kita kata tema utama surah Al-A'raf ni. Tema utama surah Al-A'raf adalah nak minta daripada kita orang Islam, sebagai orang Islam, kita ni mesti kena buat stance. Kena buat sikap Jangan ni pun tak, ni pun tak kan. Kita kena buat. Kalau kita ni beriman, kita kena jelaskan bahawa kita nyatakan keimanan kita, kena zahirkan keimanan kita, kena beri sokongan kepada Islam. Kalau kita tak sokong Islam, nanti sini pun tak sokong, ni tak sokong. Habis tu untuk apa awak ni kan? Jadi Allah SWT sebut sini. Ni makna start dengan cerita kan. Kita kata start dengan cerita Nabi Adam dan juga Iblis ni kan. Nak beritahu kepada kita. Kena jelas kan. Jangan ini kan. Itu. Jadi dia pun yang ni sebenarnya adalah pun termasuk juga daripada cara Iblis nak tipu. Jadi Allah SWT kata sini, cerita kepada kita ni, wa qasamahuma inni lakuma laminas nasihin. Aku ni nak nasihat kau je, dia kata, bukan sebab apa. Tengok kan. Kemudian ni ayat yang terakhir insya-Allah muka surat terakhir Allah Taala kata fadallahuma bighurur. Apa yang berlaku? Fadallahuma bighurur. Dalla tu maksudnya ialah menjatuhkan daripada martabatnya. Itu fadallahuma. Kedua-duanya tu dijatuhkan daripada tingkat yang tinggi yang sepatutnya dia taat pada Allah SWT berguru dengan tipuan dia tu. Jadi nak kita kata guru ni akan berlaku sampai hari kiamat kan. Syaitan akan gunakan untuk menggururkan kita, menipu kita kan. Dengan macam-macam lah tipuan-tipuan dia kan, sehingga kita ni jatuh daripada martabat tinggi kita. Martabat tinggi kita ialah apa kan? Iaitu kita ni bila kita ni taat pada perintah Allah SWT, sebenarnya martabat kita tinggi di sisi Allah SWT. Bila kita melakukan maksiatnya, maka sebenarnya kita dah jatuh tu. Sebab dah ikut syaitan, dah jatuh tu. Jadi fadallahuma bighurur, dia jatuhkan keduanya kepada tahap yang rendah dengan tipuan. Lalu falamma zaqa asy-syajarah, Allah Taala kata apabila keduanya mula zaqa, merasai, iaitu makan bukanlah syajarah tu makna, tapi buah daripada pokok tu. Maka apabila keduanya mula makan, badat lahuma sawatuhuma, pada masa tu terbukalah sawatuhuma, iaitu dikatakan oleh ulama-ulama tafsir sini iaitu kemaluan mereka. Jatuh maknanya pakaian jatuh dan sebagainya. Wa tafiqa, lalu kedua-duanya pun mengambil. Tafiqa tu makna mengambil. Yakhsifani tu melekatkan maksudnya melekatkan alaihima min warakil jannah. Jadi Nabi Adam pun, Hawa pun ambil lah daun-daun syurga tu untuk menutup. Jadi rasa malu sekarang ni, terdedahlah sekarang ni kan maknanya kan. Jadi ketika berlaku macam tu, maka tersedarlah pada masa tu mereka tersedar kan. Wa nadahuma rabbuhuma, Allah Taala pun berkata, menyeru mereka pada saat itu, alam anhakuma antilkumas syajarah, bukankah aku dah larang kamu daripada pokok ini? Jadi wa aqul lakuma, dan aku katakan kepada kamu, innasyaitana lakuma aduwwum mubin, bahawa syaitan itu adalah merupakan untuk kamu berdua dan juga untuk anak-anak kamu, untuk anak cucu kamu, adalah aduwwun mubin, musuh yang jelas. Maknanya ialah terang-terang jelasnya, bayyinul adawah, kata ulama tafsir. Makna jelas dia ni memang musuh. Kerja dia tak ada kerja lain. Kalau ikutnya dia mati lah kan. Maknanya kalau mati habislah kan cerita kan. Tapi Allah Ta'ala beri hidup dia supaya apa? Supaya nak test kita ni. Jadi begitulah sahabat-sahabat semua kan. Maka Allah SWT dah cerita kepada kita apa yang berlaku ni. Maka Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita apa yang berlaku bila kita melakukan maksiat. Bila kita melakukan maksiat, seolah-olahnya ialah kita samalah, iaitu kita telah menanggalkan, kita telah membuka pakaian-pakaian yang menutup kita kan, iaitu kita telah terdedah kepada satu benda yang memalukan, tak sepatutnya kita lakukan, tapi kita melakukannya. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat balikkan bahawa sekarang ni kita berdepan dengan kita atas dunia ni, iaitu kita ada satu benda nama dia syaitan. Sama ada bentuknya dalam bentuk jins wal ins, daripada jin ataupun manusia, dan mereka keduanya adalah kerja dia apa? Waswasallahu masyaitan, iaitu kerja dia ialah merwaswaskan.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Jadi alhamdulillah sampai di situ hari ini kita baca muka surat 152. InsyaAllah iaitu akan menceritakan kepada kita asal usul macam mana iblis, macam mana kejahatan dia, macam mana perangai dia, apa kerja dia, dan bagaimana dia boleh hidup sampai hari kiamat ni. Allah SWT semua tu keizinan dia. Tapi ingat, iblis yang kenal Allah SWT tidak mentaati Allah SWT, dan dia ni buat kepada kita, dia ajak kita ni untuk masuk neraka bersama-sama dengan dia. Jadi moga-moga Allah SWT memelihara kita daripada gangguan iblis, gangguan syaitan, dan moga-moga Allah SWT akan selamatkan kita. Dan kalau kita salah melakukan kesalahan, bertaubat segera kepada Allah SWT dan berusaha insya-Allah bersama-sama untuk kita melawan, menyedarkan manusia semua ni supaya kenal siapa musuh kita yang sebetulnya. Dan manusia-manusia yang kita tengok ni yang menghalang manusia daripada jalan Allah SWT adalah merupakan syaitan-syaitan yang disebutkan oleh Allah SWT sini, yang merupakan anak murid kepada iblis tadi ni. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.